Kisah hidup Mahathir bin Mohamad bermula pada satu pagi Jumaat, 20 Disember 1925. Lahir anak bongsu daripada 9 adik-beradik di sebuah rumah papan di lorong kilang air seberang Perak Alustar, Kedah. Ketika saat kelahirannya, umat Islam sedang bersiap untuk menunaikan solat Jumaat. Sebaik tangisan bayi didengar, ledakan meriam menandakan masuknya waktu sembahyang kedengaran di seluruh Alustar. Sudah menjadi lumrah, anak bongsu dibelai manja sekalian keluarga. Dia diberi nama Timangan, Cik Dad. Bapanya Muhammad Iskandar, manakala ibunya bernama Wan Tempawan Wan Hanapi. Orang kampung lebih mengenali mereka sebagai Pak Mat dan Mak Wan. Di samping Mahathir, anak-anak pasangan Pak Mat dan Mak Wan yang lain ialah Murad, Mustafa, Mahadi, Masyahur, Omar, Rafi'ah, Hafsah dan Johora. Pak Mat seorang guru yang ternama di Pekan Alustar, dan sebagai guru, Pak Mat sangat mementingkan disiplin. Menurut kakak sulung Mahathir, Hajah Rafi'ah, bapa mereka seorang yang tegas. Tak tengih, tapi takut. Dia tak tengih. Tak ada lah kata nak orang apa kali. Tapi anak-anak dia takut. Kalau nak beban ni semua tak berani lah. Ni kan. Seorang kenalan lama Mahathir, Tan Sri Azhari Taib, masih teringat apa yang diceritakan kepadanya oleh Mahdi, abang Mahathir. Mahathir mendapat good education, orang kata, pelajaran dia kerana ayahnya guru bahasa Inggeris, guru Inggeris. Payah dalam masa itu ada ayah-ayah yang pandai. Itu pun dia ambil daripada Penang mari sini. Kebanyakan guru-guru di Kedah ni daripada Penang. Bapaknya strict, disiplin. Mak sajanya lembut. Waktu petang mau tak mau duduk baca buku. Saya tahu bukan daripada Dato' Mahathir, saya tahu daripada abang Dato' Masyhur, kawan saya. Saya tahu daripada Mahdi, kawan saya juga dalam seberkas. Dia kata ayah dia terlampau disiplin. Tapi bila saya tanya Dato' Mahathir kata macam pak orang lain lah.
Tapi bila saya tanya abang dia kata susah. Disiplin bapak dia cukup kuat. Petang mau ada dah. Ini boleh jadi didikkan rumah tangga tu bagus. Kakak dia lagi sayang dia, saya ingat. Sebab maklum anak bungsu. Jadi Kedah ni kalau anak bungsu selalu sayang terlebih lah. Atau anak sulung. Kena waris bapak punya. Itulah yang saya rasa sesana dalam sebuah pihak tu yang membentuk peribadi dia. Didikan, maklumlah, dia boleh, ayah dia tu boleh mengajar satu sekolah. Jadi anak dia pun didik sebagai guru dengan inilah. Jadi terpaksa lah dia bagi time main dia bagi main, time study dia study. Dan ayah dia tunggu tengok dia pas study betul. Tapi yang istimewa ni Dr. Mahathir Bangkali dia kerja lebih daripada abang-abang dia tu yang dia boleh dapat pelajaran tinggi. Pahalnya abang dia Mahdi itu takat senior Cambridge juga, dengan Masyur pun takat senior Cambridge juga. Seperti kanak-kanak lain, sewaktu kecil Mahathir menghabiskan masa bermain bersama teman-teman dari kampung yang berdekatan. Cuma anak kecil kesayangan Pak Ahmad ini dilarang bermain jauh dari rumah. Bapak tak apa tu, baca buku, tak boleh pergi main luar, tak boleh. Kawan mama main rumah, tak boleh keluar, tak boleh. Mama main rumah. Mainlah bawah rumah, main goli. Main apa orang kata dulu, tiang 4 lah, tak ada. Kita tak tahu main lah. Main tuai tu lah, berapa jam? Main tiang 4 kan. Tiang bawah rumah tu. Main tiang 4 lah. Itu main dengan siapa? Main jongkok. Yang tu lah. Seperkara yang istimewa tentang Mahathir ialah beliau sejak dari kecil gemar kepada cabaran. Dia suka buat lah barang apa yang orang tak boleh buat tu. Dia kata apa-apa tak boleh buat, dia boleh buat. Contoh dia ke mana tu? Contoh? Contoh tu tak ada lah, dia buat bila apa pun. Macam apa, nak pasang panggung dulu kan lah. Dia buat kediri dengan buluh. Wow pun buat kediri dengan buluh. Beli kertas main pelekat lah. Kuat mereka lah dia ni. Ya. Kalau orang tak boleh buat, dia kata apa-apa tak boleh buat, dia boleh buat. Yang tu lah. Dia suka buat, nak kerja lah semua. Di samping anak sendiri, turut tinggal di rumah Pak Ahmad ialah Syed Ahmad bin Syed Mahmud Shahabuddin. Syed Ahmad kini bergelar Tun, mempunyai pertalian saudara di sebelah Mak Wan, Ibu Mahathir. Berasal dari Kulim, Syed Ahmad tinggal di lorong kilang ais selama 9 tahun setelah kematian ibunya sendiri. Mengimbas kembali, beliau masih teringat betapa kasih dan sayangnya Pak Ahmad terhadap Mahathir. Muhammad dia sayang dekat dia. Dia tumpu lebih kepada dia. Tumpu lebih perhatian kepada dia. Pasal apa tu? Pasal anak dia yang kecil sekali. Yang kecil, yang rumah dia yang kecil, yang kecil sekali lah. Beliau turut menceritakan bagaimana Pak Ahmad memantau pembelajaran mereka. Jadi di rumah Pak Mat ni banyak buku lah tu? Banyak buku. Empat orang selalu belajar kepada dia ni, duduk table dia tu. Dia duduk ada kaus. Mamat tu. Sambil duduk buat apa? Dia duduk dengar lah. Duduk dengar ni. Orang lain baca buku. Dia sifat dia suka mengajar. Dia jadi guru. Jadi guru Tengku Berawan pun dia mengajar. Tengku Berawan. Dia mengajar. Dia sekolah atap. Ni tepi ni Balai Besar.
Tabiat membaca yang diterap oleh Pak Mat banyak membantu Mahathir menjadi seorang yang berpengetahuan luas. Bagaimana Dr. Mahathir ketika di sekolah? Ya. Ketika di sekolah? Oh, di sekolah dia strict. Pendiam. Dia study. Very studious. Tapi dia satu yang saya tahu, dia ada photographic memory. Photographic memory. Yang tu yang dia ada kelebihan daripada orang lain. Dia boleh ingat. Dia boleh ingat macam photographic memory. Ya. Dia yang cakap ni, dia photographic memory. Kalau dia baca sekali satu buku, dia boleh cerita kat kita terus apa yang dia baca. Ibu Mahathir, Mak Wan pula menitik beratkan kesihatan anak-anak sehingga tidak membenarkan mereka makan ikan. Takut cacing. Orang dulu kata makan ikan dan cacing. Itu boleh tak lagi makan. Tak boleh makan ikannya. Menurut kepercayaan orang dahulu, kanak-kanak yang diserang cacing akan menjadi letih, terbantut pembesarannya dan kurang cerdik. Mak Wan juga mengajar anak-anaknya berdikari. Rumah anak-anak dia ajak itu lah buat kerja. Suruh buat kerja, suruh masak. Orang pada pun tapi dia suruh masak ke diri. Sama tengok. Tu sekolah dekat-dekat. Jadi Dr. Mahathir ni dia baju basuh kasut sekolah semua basuh sendiri ke orang lain basuh? Dulu semua kena buat ke diri. Ajak tu buat ke diri kan macam orang lah ni. Siapa pun tak tolong dia basuh kasut basuh? Tak, dia basuh ke diri lah. Ajak buat ke diri. Pasal tu dia apa pun dia nak suruh orang buat ke diri, buat bagi jadi. Menurut ahli sejarah, Mak Wan berketurunan bangsawan, keturunan Datuk Temenggung Kulut Bukit Lada, Kedah. Di antara mereka yang mempunyai moyang yang sama ialah Wan Muhammad Saman Wan Ismail, bekas Perdana Menteri Kedah semasa pemerintahan almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Wan Muhammad Saman lebih dikenali sebagai orang yang memperkenalkan sistem terusan air di Kedah. Pendidikan awal Mahathir bermula di Sekolah Melayu Seberang Perak pada 1932. Dan menurut teman lamanya, Tun Muhammad Zahir Ismail, Mahathir turut mendapat pendidikan rendah di sebuah sekolah yang diberi nama bersempena nama bapanya, Iskandar School. Iskandar itu nama bapa dia dan bapa dia di guru besar di situ. Maka sekolah itu telah pun diberi nama Iskandar School. Dan dia sebagai seorang murid daripada sekolah Iskandar, iaitu sekolah rendah itu, apabila dia masuk ke dalam sekolah college, dia kena memasuki daripada sekolah darjah 1. Saya memasuki sekolah Inggeris itu melalui sekolah Melayu. Sekolah college yang dimaksudkan ialah Kolej Sultan Abdul Hamid, sebuah sekolah menengah yang sehingga sekarang masih lagi berprestij di Kedah. Ditubuhkan pada 1908 dengan nama Government English School, Kolej Sultan Abdul Hamid telah mendidik pelajar terdiri daripada anak-anak raja seperti Perdana Menteri pertama almarhum Tunku Abdul Rahman Putra, golongan elit dan orang biasa. Kemasukan Mahathir ke sekolah kolej adalah peristiwa penting kerana di sini Mahathir diperkenalkan kepada pendidikan dalam bahasa Inggeris dan guru-guru berkulit putih. Seorang pelajar yang bijak, Mahathir menggunakan sepenuhnya peluang belajar di sini untuk mengasah bakatnya dalam bidang penulisan, debat dan bermain rugby. Seorang pemain rugby yang cemerlang, Mahathir berjaya mewakili pasukan sekolahnya. Tetapi pendidikannya terjejas apabila Perang Dunia Kedua meletus dan Alustar ditawan oleh tentera Jepun pada 13 Disember 1941. Buat seketika, bakal Perdana Menteri Malaysia ini menjadi pelajari yang tercicir.
Meskipun beliau belum pun mencecah usia 16 tahun, Mahathir adalah seorang yang cepat berfikir dan bertindak. Dia membuat keputusan tidak mahu ke sekolah Jepun, sebaliknya memilih untuk berniaga di Pekan Rabu. Dia telah pun pada masa itu seorang yang sangat benci pada Jepun. Barangkali dia melihat kekejaman Jepun yang amat sangat. Dia telah pun tidak mahu bercampur dengan bekerja dengan Jepun dan sebagainya. Dia telah menjual pisang di Pekan Rabu. Dia ada berkat. Dia berniaga bagus nampak. Dia pasal buat elok. Dia berniaga dengan semua, dia buat macam bersih lah. Dia tak mahu lah ni kan. Macam orang lain buat. Dia buat kereta tu. Cucuk atau tu kuih apa. Yang tu buat air teh, kopi. Menurut Haji Ahmad, walaupun ketika itu beliau sudah bekerja dan Mahathir masih remaja, tetapi kebolehan Mahathir berniaga membuatkan dirinya tertarik untuk mendampingi anak muda itu. Tentera Jepun menduduki Melaya selama 3 tahun 8 bulan sebelum menyerah kalah selepas bom atom digugurkan di Hiroshima dan Nagasaki pada Ogos 1945. Setelah Jepun kalah, British kembali ke Tanah Melayu. Pada mulanya, rakyat Melaya menerima kepulangan British. Setelah keadaan pulih, Mahathir dan rakan-rakannya kembali semula ke Kolej Sultan Abdul Hamid bagi meneruskan pelajaran. Kali ini, mereka lebih matang, berbekalkan pengalaman kesempitan hidup di bawah Jepun. Lama-kelamaan, kehadiran British di Tanah Melayu tidak disenangi penduduk tempatan, terutamanya orang Melayu. Meskipun dilihat sebagai pembebas, rakyat tidak dapat lupa bahawa British telah lari meninggalkan mereka ketika Jepun melancarkan serangan. Dan mula-mulanya tidak adalah ada perasaan marah pada Inggeris kerana setengah daripada orang pada masa itu sungguh rasa sukacita kerana Inggeris balik dan telah pun menamatkan pemerintahan Jepun yang sangat kejam itu. Dan kami berharap kata amalah negeri ini kita dibalik. Kan tetapinya pada masa itu pun kerajaan British telah berurau-urau hendak mengambil alih seluruh tanah Melayu ataupun Melaya pada masa itu, hendak dijadikan sebagai satu tanah jajahan takluk mereka terus. Bukanlah lagi seperti yang dahulu, iaitu setengah-setengah negeri dia panggil protected Malay States, unfederated Malay States. Setengah tu hanya sebagai nasihat saja dari sultan-sultan, dan pemerintahannya itu adalah di dalam tangan anak negeri. Kemuncak kemarahan orang Melayu ialah apabila British mengumumkan rancangan menubuhkan gagasan Malayan Union. Rupa-rupanya, ketika Melaya masih lagi di bawah Jepun, Parlimen British pada 1943 telah merancang untuk menubuhkan sebuah tanah Melayu mengikut acuan mereka sendiri apabila kembali berkuasa. Orang Melayu melihat Malayan Union sebagai satu yang berbahaya kerana ia memberi kerakyatan kepada semua kaum dengan sewenang-wenangnya di samping mengenepikan kuasa Raja-Raja Melayu. Di samping itu, semua keputusan berhubung pentadbiran Tanah Melayu akan dilakukan oleh pegawai British. Meskipun masih di bangku sekolah, Mahathir dan rakan-rakannya sedar perkembangan itu membahayakan kedudukan orang Melayu di tanah mereka sendiri. Lantas, mereka bangkit menentang Malayan Union. Dan apabila surat Khabar Swiss Time itu menyiarkan penubuhan Malayan Union pada 1 Mei tu ya. 1 April ya.
46 itu, maka kami dalam kelas, dalam sekolah, masa berehat, dia mengeluarkan surat khabar itu, dia beritahulah, kata negeri kita ini sudah pun menjadi satu tanah jajahan. Kami berhimpun keliling dia, dia membaca, kami mencuba nak mengerti sedalam-dalamnya, maka barulah kami sedar bahawanya dengan penubuhan Melayunian itu, tanah Melayu telah pun dijadikan sebuah tanah jajahan takluk terus daripada Whitehall, iaitu pejabat tanah jajahan di London. Dalam tahun 46, gerakan penyatuan orang Melayu dimulakan, iaitu dengan kerana kedatangan Melayunian. Saya kenal dia lebih dekat kerana dia ialah seorang aktivitis mengetuai satu kumpulan pemuda-pemuda Melayu Batah Melayunian dengan jalan mengadakan dan ayah mempengaruhi orang, memberitahu pada orang ramai tentang bahaya Melayunian. Saya tahu masa itu, sebab tu saya masa itu cergas dalam seberkas dalam Kesatuan Melayu dan Persatuan Ulama masa itu. Dia ialah mengetuai satu kumpulan pemuda-pemuda yang membuat poster-poster anti-Melayunian. Mahathir mengumpulkan kawan-kawannya untuk melancarkan perang poster bagi memprotes rancangan Malayan Union. Dalam diam-diam, mereka bekerja untuk menyiapkan poster-poster itu. Cara mereka menyiapkan poster amat mudah. Ubi kentang yang telah diukir dengan abjad bumi dicelup satu persatu ke dalam bekas berisi dakwat. Ia kemudian ditekap di atas berkeping-keping kertas putih bagi membentuk ayat-ayat yang menjadi slogan. Melalui cara ini, beratus-ratus poster dilekatkan di pokok-pokok dan bangunan-bangunan di sekitar Alustar. Kadang-kadang dia gunakan basikal dengan kawan-kawannya masuk kampung, minta supaya dia keluar bersama-sama ramai dalam tiap-tiap perjumpaan yang ada tentang Union di Padang Kot, iaitu depan Balai Besar sekarang. Dulu nama Padang Kot. Kerja memasang poster dilakukan pada sebelah malam kerana dikuatiri ditangkap polis atau tali barut British. Dan bapa Dr. Mahathir Cik Iskandar pun memberi sokongan kepada kami. Ya. Dia tak kata apa, dia seram, tapi dia tak bantah apa semua. Dia biarkan kepada kami nak menggunakan rumah dia apa semua. Dia adakan mesyuarat, kadang-kadang dia adakan di rumah dia. Rumah Dr. Mahathir lah, rumah dia Iskandar lah. Tak takut British masa tu spy-spy kan? Tak teringat. Tak teringat orang kata British ada apa semua kata. Kemudian pada esok pagi tu apabila kami tampalkan poster, kami keluar dengan basikal pusing tak cerok tengok poster apa semua. Kemudian lepas pada tu barulah British tahulah, dan belah polis pun tahulah. Mereka tu keluar juga. Apa tengah hari itu telah diperintah semua dia dikoyak-koyakkan. Kami pun tengok dia orang duk koyak. Mula-mulanya pada sangkaan British, ada sangkaan British. Ini adalah perbuatan komunis. Lepas pada itu 4-5 hari dah tu pun perbuatan ni perbuatan komunis. Dia tak sangka langsung bahawa budak-budak sekolah Inggeris dengan sekolah Arab ni boleh sampai kepada takat itu membuat kerja-kerja ni. Dan poster-poster tu tersiar banyak dalam masa tu dalam surat-surat khabar Melayu pada masa itu majlis majlis. Dan di Pulau Pinang ada satu lagi surat khabar bernama berita negara. Laporan mengenainya dibaca di seluruh negara dan sekaligus menaikkan semangat orang Melayu untuk menentang British.
Kemuncak penentangan Melayu terhadap Malayan Union ialah pembentukan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, pada 11 Mei 1946 dengan Allahyarham Dato' On Jaafar sebagai yang dipertuanya yang pertama. Mahathir yang baru berusia 20 tahun turut menyertai UMNO. Sejurus selepas itu, Mahathir terpaksa mengetepikan kegiatan politiknya. Ini kerana dia menerima tawaran untuk melanjutkan pelajaran di dalam bidang perubatan di Singapura. Di kota singa itulah, Mahathir menjadi dewasa dan bakat kepemimpinannya digilang. Keputusan Cambridge School Certificate yang cemerlang membuka peluang kepada Mahathir untuk melanjutkan pelajaran. Nasibnya dan beberapa orang pelajar cemerlang yang lain ketika itu sangat baik. Ini kerana Kedah pada masa itu satu-satunya negeri yang mempunyai dasar memberi beasiswa dan menghantar anak-anak negeri yang cemerlang ke luar negara. Dasar itu diperkenalkan oleh almarhum Tunku Ibrahim Sultan Abdul Hamid ketika baginda menjadi Raja Muda Kedah. Antara pelaksana dasar itu ialah Haji Muhammad Sharif Osman. Dia ni ditemu juga oleh Haji Sharif, Sekretari Tugaman, seperti macam saya juga. Dulu ni masa Haji Sharif jadi Sekretari Tugaman, SG dia panggil, bukan State Secretary tak, Sekretari Tugaman. Dia ada kuasa penuh. Siapa yang kelulusan senior Cambridge yang baik, semua dia interview lah. Yang sampai grade 1 sampai grade 3 semua dia interview. Dia tengok result. Dia tengok result, dia kata, you bagus ni. Dia doktor. Dr. Ahmad Osman pun dia kata, engkau jadi doktor. Ini jadi surveyor. Abang saya, make veterinary. Saya, bila interview dia, you bagus ni. Ni dia doktor. Saya tak mau, tuan. Tak mau, tuan. Abang saya dah pergi veterinary. Saya duduk sini, mak pak dah tua, tak ada siapa nak jaga mereka. Nak apa? Kerja sini sudahlah. Tak apa, you make KCS, Kedah Civil Service. Walaupun Mahathir meminati jurusan undang-undang, Haji Muhammad Sharif memutuskan untuk menghantarnya belajar di dalam bidang perubatan di Singapura. Alasan Haji Muhammad Sharif ialah Kedah lebih memerlukan ramai doktor daripada peguam. Saya ingat dia tak pernah pun menyatakan dia nak jadi apa-apa kepada saya lah selama semasa kami bersekolah dulu. Ini kebanyakan pada masa tu kita tidaklah merancangkan, jarang sangatlah orang merancangkan apa dia nak jadi apabila dia besar kelak, dengan keadaan yang tidak menentu. Masa Inggeris tu, masa sebelum tahun 45 tu, siapa-siapa yang mendapat scholarship ni dikira cukup beruntung. Maka pada penghujung tahun 1947, Mahathir berangkat ke Singapura untuk memulakan pelajarannya di dalam bidang perubatan di King Edward VII College of Medicine. College King Edward ditubuhkan pada 1905. Ia kemudian menjadi sekolah perubatan Universiti Melaya setelah bergabung dengan Raffles College pada 8 Oktober 1949. Apa kata mak dia tu? Ayah ada lagi kan? Ayah ada lagi kan? Ada. Jadi orang tua kata apa? Tak kata apa lah. Mana yang dia suka nak belajar, ikut dia lah. Dia belajar ni Singapura je. Belajar Singapura lah. Dulu Singapura lah tempat belajar. Jauh dulu? Tak jauh dulu. Dulu boleh pergi semua. Mak tak terkata jangan pergi ke apa? Tak kata. Daripada 9 anak Pak Mat, hanya Mahathir yang berpeluang belajar sehingga ke universiti. Nilai beasiswa yang diberikan kepada pelajar ketika itu cuma RM25 sebulan. Menurut Datuk Dr. J.S. Eapen dan Tan Sri Dr. Wang Sung Kai,
Dr. Mahathir dan mereka antara sekumpulan 58 pelajar perubatan yang memulakan pengajian pada September 1947. Well, he struck me as a quiet, a rather reserved person, but at the same time, he was very friendly, and he was certainly more mature than many of us. You know, I had just turned 17 then. And Mahathir was around, I think, around 20 or 21 then. So he was far more mature, and I think we were just big, overgrown schoolboys. Our relations were rather more formal. But word had got around that he was interested in politics, and he was involved in politics. I'm not sure to what extent, but apparently before he came out, in Kedah, he had been involved in politics. And since I was from Batapad, and my father's house was just about 200 yards away from Dato' On's house, I too was naturally interested in politics. Di dalam kumpulan itu, terdapat hanya seorang sahaja pelajar wanita Melayu, iaitu Siti Hasmah Muhammad Ali. Menurut Tan Sri Dr. Wong pula, Mahathir adalah seorang pelajar yang pintar, serius dan berkeyakinan tinggi. Tetapi minggu pertama mereka sebagai pelajar freshie di Kolej King Edward ibarat mimpi ngeri apabila didera pelajar senior. When at first we entered the medical college, we were ragged by senior students. Dr. Mahathir then was ragged quite severely for being a Malay boy from Ulu Kedah. And I also was ragged severely for being the country bumpkin from the jungle of Sarawak. Mahathir pernah dipaksa tidur di bawah katil seorang pelajar senior sepanjang malam. Ada juga pelajar senior yang mengusik dengan memasukkan tulang manusia ke dalam bagnya. Bagaimanapun, kata Tan Sri Dr. Wong, akhirnya mereka menjalinkan hubungan rapat dengan pelajar senior selepas itu. Keadaan sosial dan politik di Singapura serba berbeza jika dibandingkan dengan di Kedah. Di Kedah, orang Melayu adalah penduduk majoriti, manakala Singapura adalah sebuah bandar raya yang mempunyai ramai kaum Cina. Dr. Mahathir was politically minded since early student days. He was known among us as a Malay nationalist, advocating for Malay rights, for independence from the British colonial rule. As I have said, he was very self-confident, serious and politically minded, which I think set him apart from most of our classmates. Mahathir aktif dengan membabitkan diri di dalam Persatuan Muslim dan menjadi pengarang majalah rasmi kolej. Untuk berkongsi pandangannya mengenai isu semasa dengan masyarakat yang lebih luas, Mahathir menghantar hasil penulisannya kepada akhbar seperti The Straits Times. No, he wasn't like another student. You know, we got to know that, for instance, that he used to write regularly to the papers. He was a columnist under the pseudonym, the pseudonym Chedet, which apparently was his nickname in the house. And he used to write about the problems of Malay society, or Malay rural society, as he saw it in Kedah. And whereas we were still young and more interested in where to get the best kway teow or roja, Mahathir was looking at things far more seriously. Antara lain, beliau menulis mengenai nasib wanita Melayu, pendidikan orang Melayu dan kesan kehidupan moden ke atas budaya Melayu. Di celah-celah kesibukan hidup sebagai pelajar dan aktiviti lain, Mahathir jatuh hati terhadap Siti Hasmah. Tumpuan istimewa yang diberikan Mahathir kepada Siti Hasmah turut diperhati dan disedari oleh rakan sekuliah mereka. I noticed that he was developing a very serious interest in Hasmah because I got to know Hasmah better in a way because we were on the same bench in biology.
You know, we were allotted places in an alphabetical order. So it was Epen, Fernandez, Hasma, and we were busy dissecting cockroaches and so on and so forth. And we could observe that he was developing a serious interest in Hasma, as were a lot of other people too. But of course, he won. They went through thick and thin together in their journey of love. In fact, I think they have set a very good example for 5 other couples in our class, who eventually follow his step by becoming life partners. I and Jane Yong, my wife, were one of the couple. Di samping menjadi teman sekuliah, Mahathir juga adalah pembimbing Siti Hasmah di dalam pelajaran. Namun, walaupun Mahathir seorang pelajar yang baik, beliau gagal di dalam satu mata pelajaran dalam peperiksaan akhir di tahun senior. I think that was quite normal in those days, as those students who passed every exam throughout the whole course were well below 40 or 50%. A lot depended on luck also, as one might get a difficult case in the final examination and sometimes might get a rather erratic external examiner in the Viva examination. That failure must have taught Dr. Mahathir that life was never smooth sailing all the time. Ramai pelajar lain turut gagal dalam kertas peperiksaan kebidanan dan sakit puan. Ini kerana kertas jawapan mereka diperiksa oleh seorang wanita Inggeris yang sangat cerewet. And therein lies a story. We had a nasty female examiner called Gladys Dodds. You know, she was from the Postgraduate Institute of Obstetrics. I think that was the only examination which she went down in and had to repeat 6 months. She was a nasty piece of work. I mean, she practically failed more than 60% of our batch in one subject, yeah? Obstetrics and gynecology. And I think that was the only exam which he had to repeat. And so he lost 6 months. So he didn't qualify, he didn't pass out in June 53, he passed out in December 53. Selepas mengulang pelajarannya selama 6 bulan, Mahathir akhirnya lulus dan kembali ke Melaya. Tempat bertugas yang pertamanya ialah Hospital Besar Pulau Pinang. Setelah mendapat restu daripada orang tua masing-masing, pada 5 Ogos 1956, Dr. Mahathir dan Dr. Siti Hasmah mendirikan rumah tangga. Sama-sama belajar di Singapura tu lah. Macam mana dapat kat mak kata nak kahwin? Nak kahwin lah. Mula-mula Cik Hasmah main rumah kau macam mana? Ya. Jumpa Cik Hasmah tu kat mana? Singapura. Dia belajar. Tok jumpa dengan... lepas tu dia main. Dia main rumah? Bawa main. Lagu mana dah? Mula-mula tak kahwin lagi bawa main dah. Lagu mana dah? Tu sakit lagu mana? Lepas tu kahwin lah. Tak, masa dia main tu lagu mana dia? Adakah dia macam orang segan ke ataupun dia ramah ke? Lagu orang segan lah, tak macam orang lah ni. Macam mana? Masuk dapur ke lah? Ya lah. Mak tak kata apa? Tak kata apa. Tak apa lah. Dah mohon tu tak apa lah. Menurutnya lagi, pelamin di rumah mereka di lorong kilang ais direka sendiri oleh Dr. Mahathir. Berani dia tunjuk kat orang, dia suruh orang buat. Dia tunjuk lah begini. Interior dia buat. Siapa yang reka? Siapa yang reka? Macam mana? Siapa yang reka pelamin tu? Dia lah reka. Dia suruh buat? Dia suruh buat. Dia suruh brother dia buat. Pak Mandi, arwah Pak Mandi. Duit siapa bagi? Bapak bagi? Duit bapak lah bagi. Bapak nak bagi. Berapa hari berapa malam apa penuh ni? Tak minyak malam lah. Malam je lah. Hari je siang bagi makan nasi. Malam makan kuih ya. Sandin dekat tu lah. 10 bulan kemudian, pasangan doktor ini dikurniakan anak sulung, Marina. Setelah bergelar ayah, pada tahun yang sama,
Dr. Mahathir mengambil keputusan untuk meletak jawatan sebagai doktor kerajaan. Keputusan Dr. Mahathir untuk berhenti daripada berkhidmat dengan kerajaan dan membuka klinik swasta mengejutkan orang Melayu di Alustar. Tetapi mereka memberi sokongan dengan mendapatkan rawatan di klinik itu yang diberi nama Klinik Maha. Dua rakan lamanya, Tan Sri Azhari Taib dan Datuk Paduka Syahri Daud masih ingat telatah Mahathir sebagai doktor swasta. Dia dalam di Alustar, dia berbudi orang banyak. Sebab itu kadang-kadang dia jadi doktor. Saya pernah bergurau dia macam-macam, tak sebut lah. Saya pun pelanggan dia lah. Sekarang saya ni guinea pig dia. Mana ubat baru mai dia suruh saya makan. Tapi nasib baik saya tak jadi. Kalau jadi tikus apa semua dia punya pasal lah. Dan dia tak boleh jadi untung dengan kerja doktor ni. Orang bayar free banyak. Saya pun kadang-kadang melihat juga bayar bil dia. Itu pasal lah kadang-kadang dia buat menyaga, buat developer part time. Kadang-kadang minta tanah buat biji di situ tu. Tapi semua tak berjaya, bukan kerja di situ rupanya. Habis satu hilanglah. Dan dia pun tak kisah. Barangkali dia punya bintang bukan di situ. Tapi dia usahalah. Sebab apa? Kadang-kadang 6-7 klinik dia tak tutup lagi. Kadang-kadang Dr. Asma mari tolong. Dia tu pegawai kerajaan, mari tolong. Saya pernah, saya sakit, keluarga saya sakit, bila minta mari mai, dia tak ada masalah. Dia telefon Dr. Asma suruh mari tengok bini saya di rumah. Itu sampai begitu sibuk. Dan kalau 10 orang masuk tu, saya ingatnya bayar 4 orang, 5 orang. Saya pun kadang-kadang bayar lambat. Itu keadaan dia. Tapi dia di antara orang yang sayang dan hormat. Apalagi malam Doktor Kedah ada satu dia saja yang dari luar, Datuk Sadaga. Itulah Mahathir yang saya tahulah. Sebagai seorang doktor, dia very popular. Dia banyak orang suka pergi Pak Dr. Mahathir. Boleh kata orang kita ni banyak yang kenal Dr. Mahathir kerana pergi. Saya pun sakit pergi mbak dia. Tapi satu, dia tak macam doktor lain. Doktor lain kita dalam telefon, doktor ni nak jumpa you. Tak apa, okey, pukul 11 datang. Kita datang di Parizab, masuk terus mbak. Dr. Mahathir tak ada. You sakit datang. Kita nak masuk dulu. Dia kata orang lain pun sakit. Macam tu juga. Lepas tu sakit lagi. Lepas tunggu awal dari you. You masuk dulu dia apa siapa? Itu dia. Itu Dr. Mahathir. Pesakit yang tidak cukup wang membayar dengan buah-buahan atau beras atau barangan lain. Pesakit yang langsung tidak berduit diberikan rawatan percuma. Malah pernah Dr. Mahathir yang memberikan mereka wang. Masa dia buka klinik tu, klinik dekat apa, mula-mula klinik tu dekat mana? Dekat Jalan Tunku Ibrahim. Jalan Tunku Ibrahim. Dia buka tu ramai tapi ramai lah. Dia ambil duit tak? Dia ambil duit tak? Yang mana orang susah-susah dia tak ambil, orang yang ada tu dia ambil. Itu macam mana dia? Macam mana dia boleh sabar keluarga dia? Dia tak ambil duit je dia hidup. Mak dia ada, bapak dia ada, nak kata apa. Orang pergi dia punya klinik tu penuh. Lagipun dia blind. Dia tak ambil duit dengan orang yang susah sangat. Dia tak ambil duit. Dia kata tak salah. Macam kita pergi orang kawan pun, dia kata tak mau, kita tak boleh lah. Setelah tidak lagi menjadi kaki tangan kerajaan, Dr. Mahathir bebas bergiat di dalam politik. Dia nak masuk politik, tujuan dia nak masuk politik. Tapi dia kata, sebelum masuk politik, dia kata, kita mesti ada duit. Jadi kaya dulu, baru masuk politik. Dia kata, tak macam setengah-setengah orang, dia masuk politik, dia nak buat duit. Jadi dia cari duit dulu.
Setelah dia kaya, dia ada dapat buat rumah batu, rumah besar tu. Dah dia kaya, baru dia berhenti. Dia berhenti pun dia ada share lagi, dia punya klinik masih jalan. Dia ada lagi. Dia baru dia masuk politik. Dia masuk politik ni sekali dengan Tun Zahir lah. Tun Zahir dengan Khalid Abdullah dengan Tun Syahmat. Kali masa tu lah dia masuk politik. Dia kata kita kena kaya dulu baru masuk politik. Jadi baru orang respect pada kita. Jadi banyak masa tu orang respect banyak dengan Dr. Mahathir. Pembabitannya di dalam politik melalui UMNO menyebabkan beliau digelar Dr. UMNO. Pada tahun 1959, Dr. Mahathir sebagai pengurusi UMNO Kedah berpeluang bertanding dalam pilihan raya umum pertama di Melaya yang merdeka. Bagaimanapun, kekecohan timbul apabila cadangannya supaya pemilihan calon UMNO dibuat berdasarkan kelayakan tertentu telah disalah mengertikan oleh segelintir ahli UMNO. Beliau dituduh kononnya mahu membulut pencalonan untuk diberikan kepada semua ahli jawatan kuasa UMNO negeri. Kumpulan yang tidak berpuas hati itu mengadu kepada Presiden UMNO almarhum Tunku Abdul Rahman. Tersinggung dengan dakwaan mereka, Dr. Mahathir menarik diri dan tidak bertanding langsung pada pilihan raya itu. Bagaimanapun, beliau dicalonkan juga akhirnya oleh UMNO 5 tahun kemudian pada pilihan raya umum 1964. Bertanding di Parlimen Kota Star di bawah tiket parti Perikatan, Dr. Mahathir dengan mudah menewaskan calon PAS Muhammad Syahri Abdul Syukur dengan kelebihan 4,210 undi. Dr. Mahathir kini bergelar Wakil Rakyat. Dr. Mahathir antara calon parti Perikatan yang menang di dalam pilihan raya umum 1964. Bertanding di kawasan Parlimen Kota Star Selatan, beliau mendapat 12,406 undi, menewaskan calon PAS Muhammad Syahri Haji Syukur dengan majoriti 4,210 undi. 60-an bagaimanapun merupakan dekad yang bergelora bagi negara. Walaupun darurat tamat secara rasminya pada 1960, ancaman komunis masih ada. Pada 1963, sebuah negara baru, Malaysia, ditubuhkan dengan menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu dengan Sabah, Sarawak dan Singapura. Bagaimanapun, penubuhan itu tidak disenangi oleh Indonesia dan Filipina. Pada 23 September 1963, Presiden Soekarno yang mendakwa penubuhan Malaysia sebagai usaha mengekalkan kuasa British di rantau ini melancarkan konfrontasi. Di sebelah timur pula, Filipina di bawah Diosdado Macapagal menuntut Sabah sebagai wilayahnya. Di dalam negara pula, kemasukan Singapura menimbulkan rasa kurang senang orang Melayu. Orang Melayu dan pemimpin mereka mendapati sikap Parti Tindakan Rakyat PAP pimpinan Lee Kuan Yew yang mempertikaikan hak istimewa kaum Bumiputera sebagai perbuatan yang tidak boleh dimaafkan. Dr. Mahathir sendiri antara mereka yang tidak merestui kemasukan Singapura ke dalam Malaysia. Akhirnya, setelah hampir 2 tahun bersama, pada 9 Ogos 1965, Singapura dan Malaysia berpisah. Tahun 60-an juga merupakan di atas pembangunan yang PAS gunakan pasal Islam ni, kafir berkafir ni banyak.
Itu yang kalah banyak. Kedah pun tak pernah kalah banyak macam tu. Tahun 69 tu. Dan itulah Mahathir kalah pada masa itu. Nampak dia tak seronok, tak berapa, non happy lah dia kata, bahawanya pembangunan terutama pada orang Melayu tak tegas. Kekalahan calon perikatan daripada MCA dan MIC juga memburukkan lagi keadaan. 3 hari selepas pilihan raya 1969, peristiwa berdarah 13 Mei tercetus. Di dalam suasana yang tidak menentu itu, Dr. Mahathir menulis sepucuk surat kepada Tunku, menyuarakan kehampaan ahli UMNO mengenai nasib orang Melayu, terutamanya di luar bandar. Bila dia kata nak tulis surat kat Tengku, saya kata tak salah tulis. Dia kata dia pangkat dengan Tuk Musa Hitam, dia pangkat dengan Syed Jaafar Albar. Nak buat tu, saya kata tak salah tulis. Dia kata kalau nak jumpa, kita dua pergi jumpa Tengku. Saya boleh ceritakan kepada semua, kita putih di situ saja. Dia tak mahu. Itu atas Siti Asmah kata Syari. Dr. Mahathir ni degil, tak nasihat lah. Kata. Kalau dia nak buat, dia buat. Dan Dr. Mahathir melihat juga, sepanjang masa ni, dia lihat Melayu tidak banyak bergerak. Kecuali apa yang digerakkan oleh Tun Allahyarham Tun Razak, iaitu dengan rancangan membasmi kemiskinannya dengan mengadakan rancangan Felda. Dan dia menulis kepada Tunku Abdul Rahman pada masa itu, memberi ingatan, bukan dia marah, tidak, memberi ingatan bahawa suasana pada masa itu kalau tidak dibendung boleh sebagai orang yang berkenaan, Tengku tidak mahu mengerusikan kerana subjek perkara yang nak bincangnya satu perkara yang dia ada interest, ada kepentingan. So Dr. Mahathir pesan mengikut Tun Razak, dia beritahu saya dan kata dia terpaksa mengurusi ini. Dan Tengku telah memesannya, kalau tak pecat Dr. Mahathir, dia berhenti. Suasana tegang menyelubungi mesyuarat yang diadakan selama 3 jam pada 12 Julai 1969 di Seri Taman. Ada anggota MT mahu Dr. Mahathir dipecat daripada UMNO, manakala yang bersimpati dengannya meminta beliau diberi peluang meminta maaf kepada Tunku. Dr. Mahathir Dr. Mahathir waktu itu menyuarakan banyak perasaan orang Melayu, perasaan tulen orang Melayu yang ada sama ada mereka tak berani, tak sanggup atau tak boleh menyuarakan seperti Dr. Mahathir kerana kedudukan mereka dalam kerajaan dan parti dan juga kerana persahabatan mereka. Mahathir ini bebas. Meskipun Dr. Mahathir telah menyampaikan apa yang orang lain tidak berani lakukan, ramai rakan politik mula menjauhkan diri daripadanya setelah beliau didapati bersalah. Tidak cukup dengan tindakan memecat beliau daripada majlis tertinggi. Pada 26 September 1969, Dr. Mahathir dibuang pula daripada UMNO. Waktu itu kita berada dalam keadaan darurat. Pemikiran rakyat tertumpu kepada berlakunya peristiwa 13 Mei 69. Jadi soal pemecatan Dr. Mahathir itu tidak menjadi begitu serius sangat. Dan Allahyarham Tun Dr. Ismail kembali menjadi Menteri Dalam Negeri
akan mengambil tindakan yang tegas kepada siapa-siapa yang mahu menentang Tunku Abdul Rahman. Jadi soal Dr. Mahathir itu tenggelam begitu saja. Bila dia pecat dari UMNO, yang ni saya rasa sedih. Bila dia pecat dari UMNO, dia duduk di rumah dia dengan isteri dia. Kawan-kawan dia pun, kawan politik dia tak berani pergi rumah. Kawan politik dia. Kawan rapat, saya tahu kawan tu meninggal dah lah. Tak berani pergi rumah dia. Takut kena pecat. Jadi saya dengan isteri ya, duduk pergi rumah dia. Pergi sembang, cakap apa semua. Dia jamu makan lah. Pergi kanan-kanan, makan tengah hari. Makan tengah hari dengan dia. Ia berani main-main dia kena. Takut apa dia. Dia kasar lah tu. Dia main apa? Ia berani main-main. Takut apa lah. Main-main. That's the kind of man. Setelah dirinya tidak lagi menjadi ahli UMNO, Dr. Mahathir kembali bertugas di kliniknya di Alor. Peristiwa 13 Mei amat mendukacitakan Tunku yang mahu dikenang sebagai Perdana Menteri paling bahagia di dunia. Ekoran tragedi itu, perlembagaan negara digantung, parlimen dibubarkan, manakala keadaan darurat diisytihar di seluruh negara. Pentadbiran negara diletak di bawah Majlis Gerakan Negara Mageran dengan Tun Razak sebagai pengarahnya. Turut dikenakan tindakan disiplin oleh UMNO pada tahun 1969 ialah Tan Sri Musa Hitam. Datuk Musa waktu itu menjadi Menteri Muda dalam kerajaan di Jabatan Perdana Menteri. Dia juga dipecat daripada kerajaan. Berarti pada ketika itu orang nampak Dr. Mahathir, Datuk Musa ini sebagai hero baru yang boleh menampung hasrat anak muda Malaysia. Walhal pada ketika itu konflik antara veteran dengan muda ini sudah mulai nampak ini. Takdir menentukan 12 tahun kemudian Dr. Mahathir dilantik menjadi Perdana Menteri manakala Musa menjadi timbalannya. Meskipun telah dibuang daripada UMNO, ada pemimpin parti yang sentiasa memastikan Dr. Mahathir tidak tersisih jauh daripada UMNO. Orang yang paling berusaha betul-betul pada masa itu untuk membalikkan dia ke UMNO ialah Allahyarham Tun Razak. Dan Allahyarham Tun Razak tidak berjaya. Apalagilah orang-orang lain. Dan antaranya juga ada kata Datuk Harun sendiri pun ada cuba. Datuk Harun juga tidak berjaya. Ketika dalam buangan pada tahun 1970, Dr. Mahathir menghasilkan buku kontroversi The Malay Dilemma. Dalam buku setebal 188 muka surat itu, beliau mengemukakan pandangannya mengenai sebab-sebab orang Melayu mundur. Selepas 13 Mei, isu yang penting pada ketika itu ialah bagaimana kedudukan Melayu dan bekas Melayu dari segi ekonomi. Tak ada guna kita merdeka kalau rakyat hidup susah, rakyat masih miskin lagi, kedudukan ekonomi orang Melayu tidak terbela. Sebaik saja diterbitkan, The Malay Dilemma diharamkan sehinggalah Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri pada 16 Julai 1981. Pada September 1970, setelah 13 tahun menjadi Perdana Menteri, Tunku Abdul Rahman membuat keputusan untuk bersara. Tun Razak, timbalannya yang sabar menanti, mengambil alih. Melihat perkembangan ini, sahabat-sahabat Dr. Mahathir di dalam UMNO berusaha membawa beliau kembali ke dalam parti. Mereka menjemput beliau sebagai pembentang kertas kerja di satu seminar anjuran pemuda UMNO di Morib, Selangor pada 25 Julai 1971. Majlis itu dirasmikan oleh Tun Razak dan Dr. Mahathir dibawa bertemu dengannya. Keesokan hari, gambar pertemuan mereka yang disiarkan di dalam akhbar menerima reaksi positif daripada ahli UMNO. Namun kemasukan semula Dr. Mahathir ke dalam UMNO penuh ranjau. Tun Razak pun sedar. Maka sebab tu selepas Dr. Mahathir Tengku berhenti, cepat-cepat Tun Razak mengarah saya dan beberapa orang lagi UMNO termasuk Tengku Abdullah MP Rawang
daripada Negeri Sembilan berapa orang lagi. Banyak ni mendakwa kata dia orang bawa masuk balik UMNO ni. Mahathir banyaklah, tapi kita tahu yang tahu antaranya supaya Dr. Mahathir masuk UMNO dan jangan minta kalau boleh melalui UMNO di Kedah, takut ada tekanan-tekanan ni masuk melalui UMNO lain. Kurang 8 bulan selepas pertemuan dengan Tun Razak, Dr. Mahathir diterima semula tanpa sebarang syarat sebagai ahli UMNO. Setelah 2 tahun 9 bulan di luar parti, Dr. UMNO kini telah kembali. Tak dicampur langsung hal itu. Saya masa itu dilantik oleh Tun Razak menjadi Menteri Dalam Negeri, menjaga komunisme. Dia yang sebut rivalry ni orang standing kan. Saya mana standing dengan dia? Saya dah berjanji dengan Tun Razak, saya mesti membantu dia. Dia siapa Tun Razak ganti Tun Razak tu, dia lah saya bantu. Tun Hussein saya bantu, Mahathir saya bantu, kalau Tengku. Saya dah janji Tun Razak tu. Janji dekat masa hidup semati tu. Mereka bertiga ni saksikan saya, Dr. Mahathir, Cik Ghaffar, Tengku Razali, saksikan saya di penthouse Tengku Razali di Bank Bumiputera, Jalan Melaka, sekarang ni Cempaka Finance ke. Mereka telefon kepada Hussein, ini hak awak. Saya ingat ni, Ghaffar boleh bercakap, Ghaffar bagi juru cakap, ini awak punya hak nak lantik siapa-siapa dia jadi Timbalan Perdana Menteri. Ini hak Perdana Menteri, kami tidak menyoal. Ghaffar bercakap telefon. Mula-mula minta jumpa, dia tak mahu jumpa. Dia kata, cuma kami nak beritahu, saya bercakap bagi pihak Tengku Razali ada sebelah saya, Mahathir ada sebelah saya. Cuma nama saya tidak ada lah diberitahu pasal saya tidak berkenaan, tapi saya yang tu perjumpaan tiga orang ni. Ini mereka masih hidup, mereka boleh akui itu, dan dari saya pada Hussein Ghaffar tegas, setegas-tegas boleh, kerana disokong oleh Dr. Mahathir dan Tengku Razali. Kami tidak akan menerima jawatan dalam parlimen dan dalam jemaah menteri kalau Razali Shafi'i dilantik. Itu hak awak. Bayangkan 3 naib Presiden UMNO tak mahu menerima jawatan dalam kabinet. What type of government do you have? Hussein dah geda, oh you better come, datanglah kat rumah kita berunding lagi. Ada usaha di zaman Hussein nak compromise. Ada orang tokoh yang bukan naib presiden yang dipikir. Walaupun pada ketika ada Dr. Mahathir, ada Ghaffar Baba, ada Tengku Razali. UMNO ada tokoh-tokoh dia untuk mempertahankan tradisi ini. Ada orang luar cocok, ada parti lain pun ada minat. Nasib baik atas nasihat Tun Hussein kekalkan tradisi memilih salah satu daripada naib presiden menjadi timbalan dia. Dan dia kata kepada saya mesti pilih orang yang agak terpelajar, orang yang ada bijaksana, orang yang rakyat Malaysia terima. Bukan itu saja,
kata dia, orang yang saya pilih ini mesti diterima baik oleh satu dunia. Di antara ketiga-tiga naib presiden, Tun Ghaffar yang paling kanan, Tunku Razali nombor 2 dan selepas itu Dr. Mahathir. Tun Hussein akhirnya memilih Dr. Mahathir dan menurut Tun Ghaffar, Tun Hussein melihat kepada taraf pendidikan. Saya telah bagi tahu dengan Dr. Mahathir sebelum itu, saya tidak kira siapa pun dipilih, saya akan patuh. Jika Datuk Seri terpilih menjadi timbalan, saya akan memberikan sokongan. Jadi tidak timbul soal Tun merasa terpinggir? Tidak ada langsung. Tapi saya telah menarik diri daripada kabinet, tidak mahu dinamakan lagi, tidak mahu lagi disenaraikan dalam Jemaah Menteri, kerana saya sudah lama jadi menteri dan kepimpinan negara pun telah diselesaikan, di mana Datuk Hussein menjadi Perdana Menteri, Dr. Mahathir jadi timbalan Perdana Menteri. Saya fikir negara kita berada dalam tangan dua orang yang